Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni kita tengok tajuk 7.4. Itu kesan daripada tindakan dulu hawa. Okey, kita terus. Okey, kesan dulu hawa terhadap anak darat di kawasan gurun panas dan kawasan tropikal lembap. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Di kawasan gurun dulu. Okey, kesan yang pertama, pembentukan gurun batu dan juga gurun pasir. Perubahan suhu ekstrim di kawasan gurun menyebabkan batuan mengalami proses kembang kecut dan proses dan pecah secara pengelupasan, pemecahan bongkah dan penyampaian berbutir. Okey, itu kita belajar dalam tajuk sebelum ni. Penghabluran garam di dalam rekahan batuan juga menyebabkan batuan pecah kepada kepingan nipis hingga membentuk gurun batu dan gurun pasir. Contohnya di dataran tinggi Colorado dan juga gurun Thar di India. Okey. Ini proses lulu hawa lah ni. Mendapang talus di cerun gurun. Lulu hawa fizikal turut menghasilkan talus, iaitu serpihan kecil batuan terlulu hawa yang dimendapkan di cerun-cerun gunung. Contohnya di cerun Gurun Gobi di selatan Mongolia dan utara China dan di Gurun Kalahari di Afrika Selatan. Okey, gambar ni tak berapa jelas, kalau awak nak tahu lagi awak boleh Google lah. Okey. Gambar-gambar ni so boleh dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, kalau di kawasan tropikal lembap, pemecahan batuan di sepanjang pantai. Proses kembang kecut batuan akibat air pasang dan air surut menyebabkan batuan pecah pada jangka masa panjang. Contohnya kita boleh tengok di pesisiran pantai pasir panjang di Pulau Redang dan juga di Pulau Lima, Terengganu. Okey, batuan-batuan yang pecah. Batu syal menjadi peroy. Kejadian pasang surut juga mengakibatkan proses basah kering batuan secara berulang-ulang. Proses ini menyebabkan batu syal menjadi peroy. Okay. Contohnya di Mersing, Johor, British Columbia di Kanada dan Colorado, Amerika Syarikat. Okay, awak cuma kena tahu kesan dia je lah. Okay. Dan boleh ingat nama-nama contoh kawasan tu. Okay, kesan lulu hawa kimia terhadap, kalau tadi fizikal, yang ni kita tengok kimia di gurun dan juga tropikal lembap. Okey, di gurun, lulu hawa kimia kurang dominan. Walau bagaimanapun, hujan lebat yang turun sekali-sekala membolehkan batuan mengalami lulu hawa kimia. Okay, proses larutan, pengkarbonan dan penghidratan menghasilkan gurun batu dan gurun pasir. Contoh gurun Patagonia di Amerika Selatan, itu di sepadan Argentina dan Chile. Okay, pembentukan Tors dan Bonhart. Sisa-sisa batuan yang tahan lulu hawa dan hakisan akan tertinggal dalam bentuk bonjolan. Okay, dikenali sebagai Tors. Okay, ini contoh dia. Manakala Bonhart ialah bonjolan batu yang tumbuh dari dalam bumi apabila batuan di sekitarnya terlulu hawa dan hakis. Contohnya di Gurun Sahara di utara Afrika. Okay. Dia dipengaruhi juga oleh keras atau lembut satu-satu batuan. Okay, kalau di tropikal lembap, kawasan tropikal lembap, okay, pembentukan tanih laterit. Okay, kita tengok dah tadi. Proses pengoksidaan berlaku apabila mineral batuan seperti ferrum, besi bertindak balas dengan oksigen menghasilkan ferrum oksida. Itu tanih laterit. Contohnya di segitiga jengkal. Dan tanih laterit ini memang sesuai untuk tanaman kelapa sawit dan juga getah. Okay, so kalau segitiga jengkal ni kita tahulah antara kawasan pertanian kelapa sawit yang terbesar di negara kita. Okay, kemudian pembentukan kaolin.
proses hidrolisis membolehkan tindak balas antara mineral feldspar, iaitu batu granit dengan air sehingga membentuk kaolin, contohnya di Sayong, Kuala Kangsar, Perak. Okey. Kita ada nama Labu Sayong. Dia di kawasan Kuala Kangsar ni. Antara kawasan utama untuk membuat labu. Labu kita tak guna sangat dah sekarang ni, lebih kepada kraft tangan saja. Kita tak guna untuk simpan air atau buat hiasan letak bunga kat dalam. Itu mungkin ada lagi. Tapi sebab dia mudah pecah. Okey, contoh labu ni. Dan dia harga dia pun mahal lah berbanding dengan kaca. Okey. Kaca mudah pecah juga, tapi ada kaca memang dia dah campur dengan bahan lain, so lebih tahan. Tapi kaolin ni dia lagi mudah pecah lah. Okay, dan susah untuk kita dapat. Okay, pandan darat khas. Kita nak balas antara kalsium karbonat dalam batu kapur dengan air hujan, iaitu asid karbonik. Maksudnya dia dah bercampur dengan asid, bercampur dengan gas karbon dioksida tadi, yang menghasilkan kalsium bikarbonat yang membentuk gua batu kapur. Okay, hasil tindak balas ini membentuk stalaktit, stalagmit, tiang kalsit dan sungai bawah tanah. Okay. Awak boleh tengok maklumat lanjut tu, boleh google lah. Apa benda lah benda ni. Okay. Pandan darat, gua batu kapur. Contohnya di Gua Niah, Gua Tempurun dan Kilim Khas, Pulau Langkawi, Kedah. Ini contoh gua batu kapur yang banyak mempunyai bentuk-bentuk yang macam ni. Okay, sungai bawah tanah. Okay. Okay, info tambahan, Kilim Khas di Pulau Langkawi merupakan kawasan warisan dunia yang telah dikira oleh UNESCO. Okay. Terdapat batu kapur berusia 370 hingga 490 juta tahun. Okay. Gua batu kapur ni terbentuk jutaan tahun yang lalu. Apa yang kita nampak hari ni, proses ni dah berlaku jutaan tahun. Okay. Kemudian kita tengok biologi pula. Kalau di kawasan gurun dominan kerana tak ada pokok dan haiwan pun tak banyak. Aktiviti manusia pun tak berapa nak ada. Okay, sebab cuaca yang ekstrim dan juga akses yang susah. Okay. Okay, ini contoh gurun, tapi memang tak dominan lah. Okay. Kalau di kawasan tropika lembap, okay, aktiviti pemecahan batuan kepada serpihan kecil disebabkan oleh aktiviti kuari, pemilihan jalan raya, terowong, penerusan bukit untuk pertanian atau jalan raya, mempercepatkan batuan pecah kepada serpihan kecil. Contoh penerusan bukit berlaku di Kementerian Highland untuk Pahang. Okay. Teres bukit untuk pertanian tu untuk tanam teh dan juga sayur. Okay. Akar tumbuhan yang masuk ke dalam merekahan akan memecahkan batuan. Okay. Haiwan seperti tikus yang mengorek lubang juga menyebabkan retakan batuan pada sekitaran. Okay. Pembebasan asid oleh bakteria semasa penyerapan zat pada batuan turut menguraikan batuan. Okay. Ini contoh aktiviti pengkuarian di Perak. So batu-batu besar ni, bukit-bukit ni, cara nak ambil batu ni mudah saja, pasang bom. So bolehlah Google nanti macam mana demo ni buat. Okay. Dia masukkan bom dan dia letupkan satu kawasan, lepas tu barulah dia pergi sodok. Kotek batu-batu tu hantar ke kilang untuk proses. Sama ada nak dapatkan batuan ke bentuk macam mana dia nak, so dia buat di kilang. Okay, so ada video kat sini, boleh tengoklah. Okay, so imbas kembali. Ini proses luluh hawa, ada 3, fizikal, kimia, biologi.
faktor dia, batuan, iklim, biotik dan juga masa, proses, ada ni sini, dan juga kesan. Okey, golongan panas dan tropika lembap. Okey. So, itu saja penutup untuk bab 7.4. So, saya harap awak buat nota, buat sendiri nota, cari poin yang penting, tak perlu salin semua, tak perlu nak lukis gambar ke apa benda tu. Okey. Dan pastikan tengok video. Saya tengok views dekat YouTube tu memang sikit sangat lah orang tengoknya. Okey, bagus juga dia masuk kat YouTube ni. Jadi saya boleh tahu siapa tengok, siapa tak tengok. Okey. Okey. Nota pula sekali saya mintanya suhata, tapi hak atasnya sorry dua ya, hak tunjuk nota dia buat. So nota kena buat, video kena tengok. Bab 7 dah habis dah. So kita ke cuti 2 minggu dan lepas tu saya jangka PDPR akan diteruskan lagi dah. Kalau tengok kepada kes hari dan semasa ni, mungkin bulan ni tu tak ke sekolah lagi. So bersedialah dengan PDPR. Sampai bulan berapa pun tak tahu. Jadi itulah cara yang kita ada buat masa ni. Okey, jadi usaha awak sendiri akan membantu untuk awak jawab, faham topik-topik yang kita belajar dan juga untuk jawab soalan nantilah kalau ada ujian. Okey, itu saja untuk tajuk ni. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.